Assalamualaikum, nama saya Nur Salsabila binti Muhammad Hafiz. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatina Kila binti Syahrin Rizal. Hai, nama saya Izwayanti Napropandino. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazata Atira binti Syam. Assalamualaikum, nama saya Nurul Atira binti Abdul Rahim. Baiklah, mari kita mulakan tajuk perbincangan kita mengenai etika dan mahasiswa. Pengenalan, siapakah itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seorang yang sedang menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu tempat pengajian terdiri daripada institut pengajian tinggi seperti matrikulasi, politeknik dan universiti. Mereka memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan sistem pentadbiran sesebuah negara pada masa yang akan datang. Mahasiswa adalah seorang yang telah lulus daripada sekolah menengah dan tengah menempuh alam pendidikan tinggi. Mahasiswa merupakan individu yang diharapkan yang boleh membawa perubahan dengan mencipta sesuatu yang baharu yang berguna kepada khalayak ramai. Apakah itu etika? Etika berasal daripada perkataan ethos, Greek, yang membawa maksud perwatakan atau kepribadian. Dalam pengurusan, istilah etika digunakan untuk merujuk kepada kajian mengenai isu standard moral yang boleh membantu dalam meningkatkan integriti. Etika adalah bersifat relatif, subjektif dan sementara. Ini adalah kerana sifat tersebut dinilai oleh manusia. Etika yang membawa maksud dan membincangkan perbuatan baik dan buruk. Selain itu, etika meletakkan akal sebagai kayu pengukur bagi perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Seterusnya, mari kita beralih kepada maksud mahasiswa dan etika secara umumnya. Mahasiswa secara umumnya merupakan seorang yang sedang menuntut ilmu di sebuah institusi pelajaran seperti IPTA dan juga IPTS. Manakala etika, ajaran yang membincangkan perbuatan baik dan buruk yang memberi maksud kepada tingkah laku setiap seseorang. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan secara amnya untuk mengenal pasti isu, permasalahan, kesan dan juga cara untuk menangani permasalahan etika dalam kalangan mahasiswa. Ini dapat membantu kami membuat satu kajian yang berilmiah dengan cara yang betul dan jelas. Dengan menguasai kemahiran memperoleh sumber maklumat seperti mencari, mengumpul dan menganalisis maklumat tentang isu etika mahasiswa. Kajian ini juga dapat menjadikan teladan dan iktibar, malah dapat menyedarkan kami bahawa pentingnya etika seseorang mahasiswa kerana ia melambangkan perwatakan seseorang generasi muda yang mempunyai sikap bertanggungjawab dan akhlak yang terpuji semasa menjadi seseorang mahasiswa sebelum keluar mencorakkan kemajuan yang baharu kepada negara. Untuk poin yang seterusnya, metodologi kajian. Metodologi kajian bagi kumpulan kami ialah kami menyentuh dalam bentuk kajian seperti menganalisis data serta kesahihan dan kepercayaan dengan menggunakan kajian-kajian yang lepas daripada sumber-sumber internet. Selain itu, kami juga menggunakan sumber artikel dan keratan akhbar secara atas talian. Kita beralih pula kepada poin kajian literatur. Kajian yang telah dilakukan oleh Ruslan Hassan 2020 menyatakan bahawa bagi melahirkan pelajar yang berakhlak mulia adalah dengan memberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Ini bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan beriman, berakhlak mulia serta bersedia menangani cabaran semasa dunia global. Melati Sumari 2006 menyatakan bahawa terdapat kajian tentang salah laku dan kepincangan akhlak mahasiswa di peringkat pengajian tinggi telah banyak dilaporkan dalam media massa, terutamanya media cetak, seperti kesalahan halwat, berasa kedudukan dan menjual maruah adalah sebahagian daripada salah laku yang pernah dilaporkan oleh pelajar IPT. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai punca permasalahan etika dalam kalangan mahasiswa yang kian membimbangkan. Kekurangan pemahaman terhadap ilmu etika sedikit sebanyak telah menyumbang impak kepada masalah etika yang berlaku pada era kini. Penglibatan pelajar yang kurang dalam aktiviti kolej maupun universiti telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini.
Hal ini dijelaskan lagi dalam kajian yang dilakukan oleh Muhammad Abu Bakar pada 2011 di mana para pelajar yang kurang aktif dalam melakukan aktiviti persatuan dan kurikulum akan terdorong untuk menghabiskan masa melakukan aktiviti negatif berbanding mereka yang aktiviti berpersatuan. Kemuliaan sesuatu umat bukan hanya bergantung kepada ilmu yang tinggi tetapi juga kemuliaan etika yang dimiliki. Manusia tidak akan sempurna tanpa mempunyai nilai etika dan akhlak yang tinggi. Untuk menentukan nilai-nilai akhlak yang harus dipunyai oleh seorang Muslim, Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama. Ini membawa maksud bahawa agama telah dijadikan panduan utama dalam pembinaan tamadun. Sejarah peradaban manusia memperlihatkan proses perubahan sosial dan kebudayaan yang menempuhi waktu yang panjang. Perubahan terjadi dalam kehidupan yang semakin kompleks bergantung pada bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan tahap kemajuan kebudayaannya, termasuk pengaruh ilmu, pengetahuan dan penerimaan terhadap perkembangan sains dan teknologi. Peradaban lahir apabila sesebuah masyarakat dan bangsa mencipta dan mengamalkan kehidupan budaya tinggi, khususnya apabila tradisi ilmu meluas dan berpengaruh. Dalam konteks ajaran Islam, pembangunan etika dan integriti menjurus kepada konsep akhlak seperti pendapat Imam Al-Ghazali. Untuk membangunkan integriti dalam kehidupan manusia, ia berkaitan dengan kepribadian yang akan melahirkan tingkah laku manusia terhadap Tuhan dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain. Menurut Rushdie dan penulis yang lain pada tahun 2014 dalam kajiannya merumuskan bahawa etika penting yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar ataupun mahasiswa adalah kejujuran dan kebenaran, amanah, keadilan, menepati janji, ihsan, istiqamah, taufian, berilmu dan berkemahiran serta keazaman. Beberapa permasalahan juga turut dibangkitkan oleh pekaji terutama yang berkaitan pembangunan etika dan moral yang dalam kursus yang ditawarkan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka, di mana terdapat 3 halangan yang dihadapi oleh pelajar di sana, iaitu tiada garis panduan yang jelas untuk menilai aspek etika dan moral pelajar yang telah disokong sebanyak 56.4%. Kursus yang diambil banyak menekankan pengetahuan teknikal berbanding aspek etika yang disokong sebanyak 52.6%. Dan yang terakhir, kurang prasarana untuk menggalakkan pembangunan etika dan moral pelajar telah disokong sebanyak 52.1%. Elemen-elemen pembangunan etika dan moral yang diketengahkan dalam kursus di UTM adalah sebanyak 16 elemen, iaitu kompeten, inovatif, kreatif, kerjasama, jujur, berdikari, hormat, menghormati, berhemah tinggi, menepati masa, kerajinan, daya usaha, kesabaran, berdisiplin, patriotik, harga diri dan bertanggungjawab. Namun, di antara elemen yang mendapat peratusan tertinggi dalam kalangan pensyarah adalah kompeten, kerjasama, kerajinan, daya usaha, kesabaran dan berdisiplin. Sementara untuk kategori pelajar pula, mereka cenderung memilih elemen inovatif, berhemah tinggi dan daya usaha. Bagaimanapun, elemen patriotik adalah elemen paling rendah yang dipilih oleh kesemua responden. Kajian juga mendapati bahawa kajian kes mekanisme yang kurang mendapat persetujuan di dalam kalangan responden dalam membantu usaha pembangunan etika dan moral. Seorang remaja akan mempunyai sifat keinginan yang tinggi untuk mencuba dan akhirnya menjadikan mereka sebagai seorang pengikut kepada rakan-rakannya. Namun kita hampir terlupa, mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi juga terdiri daripada golongan remaja yang mempunyai keinginan yang sama dan tidak terkecuali daripada tingkah laku merokok. Gejala merokok dalam kalangan mahasiswa bukanlah satu perkara yang baru. Ia adalah sebahagian daripada tingkah laku berisiko yang membahayakan kesihatan perokok dan tingkah laku tersebut berkait rapat dengan sistem persekitaran mereka. Menurut Bandura pada tahun 1977, pembelajaran sosial adalah tingkah laku yang dipelajari daripada persekitaran khususnya daripada individu lain. Seseorang itu akan memerhati tingkah laku individu lain dan menyimpan maklumat yang diperhatikan sebelum mempraktikannya. Menurut Mahmud pada tahun 2001, etika dan tingkah laku yang negatif seperti merokok itu dipelajari daripada persekitaran seperti daripada ibu bapa, rakan sebaya, komuniti setempat dan juga media massa. Jika melihat daripada kehidupan mahasiswa, sudah pasti rakan universiti adalah individu yang menjadi ikutan kepada mereka memandangkan rakan universiti adalah individu yang paling hampir dengan mereka. Teori pembelajaran sosial adalah satu proses peniruan daripada tingkah laku seseorang berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan oleh mereka. Dalam arti kata lain, aktiviti yang dilakukan oleh mahasiswa adalah hasil daripada peniruan tingkah laku daripada persekitarannya.
Mahasiswa kini lebih mudah terdorong untuk mendekatkan diri kepada media sosial yang berbentuk hiburan yang menyeronokkan dan tidak memberikan sumbangan positif kepada perkembangan etika generasi muda pada hari ini. Bahan hiburan ini mudah diperolehi sama ada melalui internet, televisyen, majalah hiburan dan juga radio. Isu ini telah dibuktikan oleh banyak pengkaji. Menurut Fazlin Dab dan Muhammad pada tahun 2018, mereka mendapati kebanyakan pelajar menyatakan terdapat banyak video yang tidak bermoral didedahkan di media sosial. Sejak kebelakangan ini, pelbagai istilah baru muncul bagi menarik minat manusia kepada media sosial yang mendatangkan impak negatif terhadap perlakuan dan tutur kata masyarakat seperti perkataan challenge menggunakan aplikasi TikTok dan juga Bigo untuk melakukan aksi seperti menari, melompat dan sebagainya mengikut rentak lagu yang disediakan oleh pihak aplikasi. Lantaran itu, pengaruh hiburan menjadi pilihan utama mahasiswa berbanding slot agama dan wacana ilmu yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Pelajar di institusi pengajian pula menghabiskan masa lebih daripada 3 jam sehari bagi melayari web seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk bersantai. Satu penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnes Syariah di IJM Palembang yang telah membuktikan bahawa seorang mahasiswa iaitu Ahmad Nadira menyatakan hidupnya tergantung pada media sosial kerana dapat memasukkan identiti dan berkongsi masalah hidupnya yang tidak dapat dilupakan. Tambahan pula, berdasarkan hasil penelitian lain menunjukkan bahawa di kalangan pensyarah dan mahasiswa mereka menyatakan bahawa teknologi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Apalagi teknologi ini sangat berperanan dalam proses pembelajaran. Perkembangan ilmu teknologi di bidang ilmu pendidikan dikembangkan pula dengan pelbagai kaedah mengajar yang selaras dengan pengetahuan untuk memberi perkembangan yang lebih efektif dan efisien. Media ini sangat mempengaruhi etika berbahasa mahasiswa. Selain itu, pengaruh media sosial ini juga disokong kuat oleh kajian Abdul Halim dan Zahrin pada tahun 2009 yang mendapati tahap pendedahan tinggi terhadap media sosial iaitu pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi adalah faktor yang sangat mempengaruhi pegangan nilai etika remaja sehingga menyebabkan penularan masalah sosial. Hal ini semakin gusar apabila remaja itu akan membawa dan mempengaruhi pegangan etika pada zaman remaja mereka ke alam universiti. Seterusnya, untuk bahagian kesan daripada permasalahan etika terhadap mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang tidak mempunyai etika akan menyebabkan perubahan dalam diri mereka ke arah keburukan, di mana mahasiswa ini akan mula melakukan kesalahan seperti terlibat dalam masalah disiplin yang akan merunsingkan banyak pihak. Seperti masalah disiplin merupakan kesalahan yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh sesebuah tempat atau organisasi. Sebagai contoh, termasuklah tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya macam memakai pakaian ke kampus tanpa mengikuti kod pemakaian yang sepatutnya, di mana kod pemakaian ini merupakan garis panduan bagi mahasiswa untuk pemakaian harian mereka ke kampus. Walau bagaimanapun, mahasiswa yang mempunyai masalah disiplin ini mereka melanggar peraturan ini dengan cara memakai pakaian yang terlalu ketat ataupun terlalu singkat yang sehingga boleh memburukkan imej institusi mereka kepada orang luar yang akan menganggap bahawa institusi tersebut mempunyai pengaruh yang buruk. Selain daripada itu, mereka juga akan terlibat dengan kesalahan dalam akademik. Sebagai contoh, mereka akan melakukan plagiat dengan mengambil hasil kerja orang lain yang dijadikan sebagai hasil kerja mereka, dan juga mereka menjadi tidak amanah dalam peperiksaan. Sebagai contoh, mereka mencari jalan untuk meniru semasa pemeriksaan. Bagi kesan yang kedua, iaitu masalah berkomunikasi yang merupakan masalah yang melibatkan cara percakapan seseorang terhadap orang lain, di mana bagi mahasiswa yang terlibat dengan masalah berkomunikasi ini, mereka akan selalu mempraktikkan tingkah laku yang kurang sopan kerana sudah terlalu sebati dengan diri mereka. Selain daripada tingkah laku yang kurang sopan, mahasiswa ini juga akan menjadi kurang sopan apabila mereka berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Sebagai contoh, mahasiswa seperti ini tidak dapat membezakan cara berkomunikasi yang sepatutnya di antara pensyarah dan rakan-rakan mereka,
di mana mereka akan menggunakan ayat dan perkataan yang sama kepada kedua-dua individu tersebut tanpa mengira pangkat mereka. Selain itu, dari segi penggunaan media sosial, mahasiswa yang mempunyai masalah komunikasi akan bertanyakan soalan kepada pensyarah mereka tanpa menyusun ayat mereka terlebih dahulu. Sebagai contoh, mereka akan menggunakan ayat dan perkataan yang tidak formal untuk menanyakan soalan secara atas talian kepada pensyarah mereka. Seterusnya, mereka juga akan lebih cenderung untuk terlibat dalam penindasan terhadap mahasiswa yang lain oleh kerana mereka akan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan terhadap mahasiswa tersebut tanpa memikirkan perasaan mereka. Keadaan ini juga boleh dianggap sebagai buli oleh kerana ianya menyakitkan pihak lain walaupun bukan secara fizikal, di mana inilah yang dikatakan sebagai keruntuhan akhlak dan mahasiswa yang biasanya amat sukar untuk mendidik semula. Jadi oleh itu ia memerlukan tempoh yang lama untuk mengubah semula tingkah laku mereka. Dan yang terakhir, masalah sosial yang merupakan masalah yang dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan seharian mereka. Di mana semua manusia ini akan bersosial, tapi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu bersosial secara sihat ataupun tidak sihat. Mahasiswa yang terlibat dalam masalah sosial ini akan bersosial tanpa batasan. Sebagai contoh, mereka tidak meletakkan batas di antara lelaki dan perempuan di mana mereka bersentuhan kerana dianggap sebagai gurauan semata-mata. Selain itu, mereka juga akan lebih cenderung untuk melakukan perkara yang salah di sisi agama dan undang-undang, seperti pergi ke tempat-tempat hiburan iaitu kelab malam dan sebagainya. Kesan daripada perbuatan ini juga akan mengakibatkan mereka gagal menumpukan perhatian di dalam kelas oleh kerana mereka menghabiskan waktu mereka dengan perkara yang tidak berfaedah. Akhir sekali untuk bahagian cara menangani permasalahan etika dalam kalangan mahasiswa. Isi yang pertama adalah pendekatan bimbingan dan kaunseling. Tujuan perkhidmatan ini ialah untuk membantu mahasiswa menangani masalah etika dalam diri mereka. Kita boleh lihat mahasiswa masa kini mungkin tersalah langkah dan dipengaruhi oleh persekitaran sekeliling mereka dan seterusnya mereka terjerumus dalam melakukan perkara yang tidak beretika seperti memonteng kelas dan berdua-duaan antara lelaki dan perempuan di dalam kawasan kampus. Jadi, pusat kaunseling di universiti boleh menggunakan pendekatan dengan menumpukan pelbagai sesi kaunseling kepada mahasiswa seperti kaunseling individu, juga mengadakan program yang melibatkan aktiviti seperti ceramah pendek. Kita boleh lihat di sini bahawa program ini memberi impak yang sangat positif dalam kalangan mahasiswa dan juga dapat membantu mereka untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik dan tinggi etika dalam diri. Apabila dikatakan bimbingan dan kaunseling, seseorang konselor itu memerlukan kemahiran seperti nada suara, ekspresi muka dan kontak mata. Mereka perlu mendapatkan kepercayaan seseorang itu kerana masa tersebut merupakan masa yang tepat untuk konselor menyentuh hati mereka dengan memberi kata-kata yang positif yang dapat memberi impak kepada mahasiswa tersebut. Oleh itu, kita boleh lihat di sini bahawa bimbingan dan kaunseling merupakan pendekatan yang sangat penting kepada mahasiswa supaya mereka dapat menjadi mahasiswa yang beretika pada masa ini dan masa akan datang. Isi yang seterusnya ialah ahli akademik dan pentadbir perlu menunjukkan teladan yang baik. Mereka haruslah jujur dalam kerja-kerja akademik mereka. Jika mereka tidak menjaga etika kejujuran ini, perkara ini dapat mencalahkan diri mereka. Contoh yang tidak beretika adalah penunggang percuma, iaitu menumpang nama dalam penulisan atau penerbitan pelajar tetapi tidak memberikan apa-apa sumbangan intelektual. Oleh itu, kejujuran adalah nilai yang amat penting supaya mahasiswa dapat mengikut contoh teladan itu. Selain itu, ahli akademik dan pentadbir perlu mewujudkan hubungan yang harmoni antara mahasiswa. Perkara ini boleh dilihat sewaktu di dalam kelas bersama pensyarah. Sikap mereka yang positif dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan dapat menangani masalah etika dalam kalangan mahasiswa. Malah, ia juga dapat meningkatkan tahap pencapaian akademik mahasiswa. Contohnya dalam subjek CTU 552, pensyarah menerangkan tentang topik etika dalam diri seseorang. Juga, kaki tangan akademik dan pentadbir perlulah mempunyai ciri-ciri personaliti yang baik seperti bertukar
bertutur kata sopan dan penyayang kepada mahasiswa. Kita boleh lihat bahawa jika seseorang kaki tangan akademik dan pentadbir tidak menjaga pertuturan seperti melontarkan perkataan kesan, perkara itu akan menyinggung perasaan mahasiswa. Oleh itu, pihak kaki tangan akademik dan pentadbir ini perlulah menjadi contoh teladan yang baik kepada mahasiswa dan menjaga etika diri mereka agar mahasiswa juga mengikuti teladan yang baik daripada mereka dan menjadikan mereka mahasiswa yang tinggi etikanya. Isi yang terakhir ialah memerlukan peranan daripada ibu bapa. Ibu bapa biasanya adalah yang pertama untuk menunjukkan sempadan etika kepada anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ialah menunjukkan yang mana betul dan salah dalam kehidupan kepada anak-anak. Sebagai contohnya, apabila ibu bapa mengajar bahawa memonteng kelas adalah satu kesalahan, maka ia akan membentuk asas etika peribadi anak mereka. Jika seseorang mahasiswa itu menjaga etika diri mereka kerana ingat akan apa yang ibu bapa mereka ajar, mereka secara tidak langsungnya mengetahui bahawa ponteng kelas itu adalah salah dan tidak akan melakukan perkara tersebut. Di samping itu, walaupun anak sudah meningkat dewasa, namun ibu bapa perlu mengambil barang apa yang dilakukan oleh anak mereka. Ibu bapa boleh mengambil pendekatan dengan menegur secara baik dan ajak mereka berbual. Apabila ibu bapa mencurahkan kasih sayang dan mengambil berat, maka ia akan membentuk etika yang baik dan anak-anak pula akan sentiasa mengawal tingkah laku dan peradaban mereka ketika mereka berada di kampus. Akhir sekali, ibu bapa perlu mengajar penghayatan agama Islam untuk anak-anak mereka. Kita boleh lihat di sini, kebanyakan anak-anak yang menjadi pelajar universiti terjebak dengan salah laku etika kerana tidak melaksanakan tuntutan agama dengan sempurna seperti tidak solat dan tidak memahami hukum halal dan haram dalam Islam. Oleh itu, ibu bapa perlu mendidik anak sejak kecil dengan didikan agama dan akhlak yang baik kerana anak-anak yang dididik dengan sempurna sejak kecil akan menjadi insan yang berguna sehingga mereka sudah menjadi dewasa dan seterusnya dapat menjaga etika dalam diri mereka. Ini adalah kesimpulan yang kami dapat berdasarkan topik yang kami pilih dalam tugasan ini. Yang pertama adalah etika dapat melahirkan semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Ia dapat mengukuhkan perpaduan antara kaum di negara kita. Negara kita iaitu Malaysia mempunyai pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan juga Bumiputera. Ia juga dapat memberikan pengajaran untuk masyarakat kita supaya mereka menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Seterusnya, mengamalkan etika dalam diri masing-masing dapat mempunyai nilai kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, etika dapat membentuk mahasiswa ke arah yang baik. Ia dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia. Individu yang berakhlak mulia iaitu seseorang yang baik, amanah, bertanggungjawab dan juga adil. Etika dalam diri mahasiswa dapat menjauhkan mereka daripada perkara yang negatif. Mereka tidak akan terjebak dalam perkara yang tidak baik seperti rasuah, mencuri dan sebagainya. Mengamalkan etika dapat membuatkan seseorang itu membezakan benda yang baik dan buruk tentang sesuatu perkara. Membentuk nilai etika diri seseorang itu dari kecil adalah sangat penting. Oleh itu, ibu bapa dan tenaga pengajar memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk generasi muda ini menguasai nilai etika. Seterusnya, etika dalam diri dapat memberikan kedamaian dan kemakmuran kepada negara. Individu beretika dapat membangunkan negara. Generasi muda seperti mahasiswa adalah harapan negara pada masa akan datang. Oleh itu, mereka haruslah didedahkan dan juga mempunyai etika yang baik untuk menjadikan negara ke arah yang lebih baik dan menjadikan kebanggaan negara dan mampu memimpin negara pada masa akan datang. Mahasiswa mempengaruhi anak-anak muda yang lain ke arah yang benar. Pada zaman kini, generasi muda seperti mahasiswa maupun remaja mudah untuk mempengaruhi anak-anak muda yang lain. Ini mudah untuk memperbanyakkan lagi individu yang berakhlak mulia di negara kita. Etika dalam diri juga dapat membuatkan rakyat menghargai negara dan mengekalkan tradisi yang ada di negara kita.
Etika juga dapat mengelakkan masalah sosial yang serius. Ramai anak muda telah terpengaruh dengan amalan sosial dan mempercayai maklumat yang tidak benar. Etika dalam hidup dapat mengelakkan masalah sosial yang sangat serius dalam kalangan mahasiswa. Pada zaman kini, terlalu banyak fitnah telah dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa dan juga remaja. Oleh yang demikian, etika dapat membantu seseorang itu mengawal sikap yang tidak baik tersebut. Etika juga dapat membentuk individu yang seimbang dari segi aspek jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Seseorang itu berfikiran rasional, aktif dalam melakukan aktiviti, mampu mengelola emosi dan juga taat kepada agamanya. Etika juga dapat melahirkan bakal pemimpin yang bijaksana dan bertoleransi terhadap rakyat dan negara. Mahasiswa-mahasiswa ialah bakal pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, mahasiswa haruslah mempunyai nilai etika dalam diri mereka. Etika adalah sangat penting dalam kehidupan seseorang manusia. Ini supaya mahasiswa dan rakyat yang lain dapat menjalankan tugas sebagai harapan rakyat dan bakal pemimpin negara yang sempurna.